Hai, Assalamualaikum semua. Saya pelajar Universiti Melaka dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan. Di sini saya ingin menceritakan tentang perbezaan antara aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan juga kurikulum permata negara. Terdapat 4 perbezaan antara aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata negara yang ingin disampaikan, iaitu dari segi definisi atau maksud, seterusnya matlamat, kemudian objektif dan akhir sekali bidang pembelajaran. Definisi bagi kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Seterusnya pula ialah maksud permata. Perkataan permata adalah sebuah analogi yang digunakan untuk menekankan bahawa kanak-kanak adalah insan yang sangat berharga dan sebuah anugerah yang tidak ternilai daripada Tuhan kepada manusia. Seterusnya, seperti sebentuk permata, tugas tenaga pengajar adalah untuk mengajar dan mengilap permata ini supaya menjadi lebih berharga dan bercahaya. Akhir sekali, anak-anak permata ini berhak mendapat pendidikan yang berkualiti di awal usia yang mana kelak boleh memberi peluang ekonomi kepada negara. Kemudian, perbezaan matlamat bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan ialah bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikut pembelajaran seterusnya. Manakala, matlamat kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Seterusnya, kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan modal insan negara yang mempunyai sesiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya pula, terdapat 9 objektif dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni rakyat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang ketujuh, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreativiti dan estetika. Yang ke-9, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran kehidupan seharian. Manakala objektif kurikulum permata negara pula, terdapat sebanyak 6 objektif yang ada, iaitu membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Kemudian, membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, membina kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Ibunda dan bahasa Inggeris.
Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup yang sihat. Yang kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Dan yang terakhir, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mapan. Dan yang terakhir ialah perbezaan dari segi bidang pembelajaran. Untuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan, ia dibina berasaskan 6 tunjang. Tunjang yang pertama ialah tunjang komunikasi, yang kedua tunjang kerohanian, sikap dan nilai, yang ketiga tunjang kemanusiaan, dan yang keempat ialah tunjang keterampilan diri, yang kelima tunjang perkembangan fizikal dan estetika, dan yang terakhir sekali tunjang sains dan teknologi. Bagi tunjang komunikasi menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi murid di sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina dan Tamil. Tunjang yang seterusnya ialah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ini memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Tunjang seterusnya pula ialah tunjang kemanusiaan. Tunjang ini menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Seterusnya pula ialah tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri memberi penekanan kepada perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemumpukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum juga ditekankan dalam tunjang ini. Selain itu pula, tujuan perkembangan fizikal dan estetika pula menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemumpukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tujuan ini melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Tunjang yang terakhir ialah tunjang sains dan teknologi. Tunjang sains dan teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Di samping itu, terdapat 6 bidang perkembangan dalam kurikulum permata negara. Yang pertama ialah perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Yang ketiga, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Dan yang keempat ialah perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Seterusnya pula ialah perkembangan kreativiti dan estetika, dan akhir sekali perkembangan fizikal. Bagi bidang perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian ialah memfokuskan pembentukan sosial, kemahiran-kemahiran sosial interpersonal dan intrapersonal serta kerohanian kanak-kanak. Perkembangan yang seterusnya ialah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Ia bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi kanak-kanak. Asas penting dalam membina kemahiran sosial dan intelek kanak-kanak.
dibina berasaskan pembelajaran literasi awal kanak-kanak dan bahasa sebagai alat untuk berfikir, serta dapat meningkatkan penguasaan bahasa pada diri kanak-kanak. Perkembangan seterusnya pula ialah perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Ia dapat membina kemahiran penggunaan deria secara menyeluruh. Ia juga dapat membina kepekaan dan kesedaran tentang kewujudan alam sekitar. Seterusnya, dapat membina kefahaman tentang alam sembahan. Kemudian, kenali dan fahami alam kehidupan. Dan akhir sekali, membina kawalan neurologi, jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. Perkembangan yang seterusnya pula ialah kreativiti dan estetika. Perkembangan ini bermatlamat mengembangkan keupayaan mereka mengimajinasi dan memproses maklumat, bahan dan sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Bidang ini merangkumi yang pertama seni lukis, capan, kraf tangan dan kolaj. Yang kedua seni muzik, nyanyian, sajak, cerita dan berirama. Dan yang ketiga tarian dan pergerakan kreatif. Dan yang keempat, lakonan, drama, main peranan dan boneka. Dan akhir sekali, permainan imajinatif dan penghayatan keindahan. Untuk perkembangan yang terakhir iaitu perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Ia untuk memperkembangkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Seterusnya, membina konsep asas matematik melalui proses mengenal, membanding, menganggar, menyusun dan membeza bentuk. Akhir sekali ialah kemahiran awal matematik merangkumi konsep-konsep asas yang melandasi pengetahuan dan kemahiran matematik seperti konsep bentuk, ruang dan kedudukan, saiz, susunan, urutan dan ukuran, kuantiti, awal nombor dan operasi nombor, jarak dan juga masa. Sekian, terima kasih.